Saya cerita satu cerita tuan-tuan. Bagaimana seorang hamba Allah hampir 15 tahun dulu. Telefon saya isteri dia. Ustaz, boleh tak datang rumah saya? Rupa-rupanya dia ni Indonesia. Pendatang Indonesia, dah duduk 20 tahun. Saya kata buat apa? Tolonglah Ustaz, datang rumah saya. Suami saya, kami panggil Bung Man. Bung Man dah mati. Saya kata buat apa panggil saya? Ustaz, kami ni pendatang, tak ada dokumen. Jadi kalau boleh Ustaz tolonglah kebumikan jenazah ni. Tak payah nak bawa balik duit, nak balik Indon pun tak ada duit. Dia kata kebumilah kat Masjid Lahak Yui. Saya pun panggil 2-3 orang, lebih kurang dalam 5 orang, pergilah rumah Bung Man ni. Sampai rumah tu dalam 15 kaki kali 15. Ada bilik pun tak ada tempat masak, kemudian bilik ayak di luar. Saya kata tengok-tengok, di atas lantai tu tuan-tuan, ada mayat seorang lelaki. Saya pun tengok, bila Bung Man mati, dia kata mati tadi lepas subuh. Saya pun buka kain yang tutup tu. Tengok tuan-tuan, Bung Man tu masih lagi pakai serban. Masih lagi pakai jubah putih. Saya pun tanya dia, Bung Man bila mati? Baru balik solat subuh, dia kata. Tengok. Baru balik solat subuh. Sebab tu Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau tuan-tuan jaga dengan khusyuk, tak yakin kita mati dengan keadaan solat. Kalau kita selalu bersedekah, yakinlah kita mati seorang yang banyak sedekah. Kalaulah kita yakin bantu orang, yakinlah tuan-tuan kita mati ketika kita bantu orang. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan selalu baca Quran, yakinlah kita akan mati ketika baca Quran. Sebab tu bila Pak Su Hadi, saya panggil Pak Su lah, Pak saudara saya, Pak saudara sepupu. Dia tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan lah. Dia selalu ni otak dia tidak negatifkan orang. Tuan-tuan katalah kat dia pun, katalah macam mana pun, dia anggap tuan-tuan tu baik lebih daripada dia. Saya selalu jumpa dia kata, mereka kadang-kadang tak suka kat aku. Padahal dia kata, tapi aku anggap mereka bagus. Tengok dia perasaan dia macam tu. Dia suka anggap orang baik, dia tak anggap orang ni negatif. Pak Su Hadi ni bagus dah tuan-tuan. Tapi dia dah tak ada dah 80 lebih lah dia meninggal. Allah Akbar. Allah ambil dia tak sakit lama. Kerana apa? Dia hidup tuan-tuan, dia suka menghubung silaturahim. Mana ada adik-beradik, dia pergi ziarah, dia seronok tuan-tuan berjumpa. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah ambil dalam keadaan yang baik, tak menyusahkan adik-beradik. Sebab tu nak bagi tahu Bung Man tadi, saya pun buka serban masih pakai, jubah masih pakai. Saya tanyalah, bila mati? Baru balik subuh tadi. Rupanya baru balik subuh. Kemudian tak apalah, saya bukakan serban, jubah dia. Kemudian kami pun mandi tempat kecil aja. Lepas mandi lap tuan-tuan, letak atas kain kapan yang telah siap. Bila dah tutup semua, saya panggil isteri dia. Ibu, kalau nak cium bolehlah. Dia kata nanti batal wuduk mayat. Mayat batal wuduk bukan dia nak semayang dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kucup ke tak ada masalah. Yang batal wuduk orang yang cium, orang yang kucup. Saya kata boleh ibu kucup lah. Lepas dia kucup, saya tengok muka Bung Man tu penuh ayak. Dalam hati saya, aku lupa lap apa tadi. Saya pun ambil kapas lap sekali lagi. Tiba-tiba penuh ayak di muka dia. Saya pun tengok Tok Siap, Pak Long Ali. Bang Ali, saya panggil Bang Ali. Bang Ali cuba tengok. Mayat ni bukan ayak mandian ni. Ni peluh. Tiba-tiba Tok Siap ni, Tok Bilal ni kata, betul Ustaz, ni peluh Ustaz. Ni peluh Ustaz. Orang yang mati baik di antaranya tanda berpeluh wajahnya. Berpeluh wajahnya. Saya kata betul, Masya Allah. Saya pun tak apalah. Saya pun tutup dengan kain kapan. Apa nama kapas? Dengan kain kapan. Dah siap tuan-tuan nak bawa pergi sembahyang. Tak ada kenderaan. Kami 6 orang nak usung macam mana jauh tuan-tuan. Masjid Lahak Yui. Nak sembahyang tempat tu rumah dia sempit sangat. Saya kata tak apalah, kita tengok kokol lah ada siapa-siapa lalu van. Dengan izin Allah, Allah mudahkan. Tiba-tiba satu van lalu. Dia tengok-tengok, Ustaz pasal apa ramai sangat rumah Bung Man ni? Bung Man dah tak ada pakcik oi. Tu nak bawa jenazah macam mana? Tak tahu, kami pun tak tahu. Tak apa dia kata. Saya baru balik daripada market. Saya tolak bahan saya berniaga ni. Angkat jenazah ni masuk dalam masjid van saya. Kami pun angkatlah. Terus bawa pergi Masjid Lahak Yui, kami semayang 6 orang. Kemudian liang dah ada, orang masuk ke bumi, baca talqin. Habis, saya pun pergilah rumah Bung Man tadi. Isteri dia tak ikut. Saya pun tanyalah, ibu, apa amalan Bung Man ni? Ustaz, suami saya teruk ke Ustaz? Suami saya tak elok ke Ustaz dia mati? Tak. Bung Man mati, saya tengok berpeluh wajahnya. Saya yakin dia mati dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Betul Ustaz, dia baik Ustaz. Suami isteri dia kata macam tu. Apa amalan dia? Dia balik solat subuh Ustaz, berjamaah. Dia balik, saya tak tahulah jadi imam tak jadi imam, tapi selalu dia jadi imam. Dia balik dalam keadaan serban dengan jubah. Kemudian dia kata aku tak larat. Dia kata
boleh tak aku tidur atas reba kamu? Saya translate dalam bahasa Kedah kan, orang Utara. Boleh tak aku tidur atas reba? Saya biarkan dia letak kepala atas reba saya. Ketika letak kepala atas reba dengan serban duduk atas kepala tu, pakai jubah, tiba-tiba disebut, Allah, mati atas reba saya. Mati pakai serban. Mati pakai jubah. Mati dalam wudu. Saya nak tanya, kalau hidup kita wudu tak pernah ambil, boleh mati dalam wudu tak? Kalau hidup kita solat pun tidak, boleh mati dalam solat tak? Kalau hidup kita Quran tak pernah baca, boleh mati baca Quran tak? Kalau hidup masjid tak pernah datang, boleh mati rumah Allah tak? Saya yakin tak mampu kita untuk menjejaki tempat yang kita tak pernah datang. Sebab tu tuan-tuan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Sebab tu kalau tuan-tuan suka majlis ilmu, yakinlah kita mati dalam majlis ilmu. Kita suka dengan orang yang selalu berzikir, kita yakin kita mati dalam majlis zikir. Yakinlah tuan-tuan, dia mati lepas balik solat dalam keadaan serban dengan jubah masih pakai. Saya kata, apa lagi amalannya? Dia ambil Quran tuan-tuan. Quran itu telah hancur kulit ni. Kulit tu hancur dah. Dia kata apa? Ustaz, Bung Man ni selalu baca Quran ni Ustaz. Rupanya Quran itu dijahit dengan tali tangsi. Dia baca Quran sampai hancur Quran. Kita Quran tak atas kepala almari, aneh-aneh makan sampai hancur. Mana tuan-tuan layak kita masuk syurga Allah? Hancur Quran, dia baca sampai ni jahit semula dengan tali tangsi. Saya kata lagi, apa amalan dia? Ustaz, dia selalu baca doa ni, jatuh daripada helaian Quran itu satu kertas. Saya tengok tuan-tuan, rupanya dia baca doa ni tuan-tuan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawaztu amri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya balik tuan-tuan, saya cari dalam Google. Jumpa tuan-tuan, rupa-rupanya dalam Sahih Bukhari, sesiapa yang membaca doa ini pada waktu malam, kalau dia mati pada esok pagi, mati dia fitrah, tak ada dosa.